ke Timur Tengah, Prof. Sebelum ni juga Mesir mendapat wang dari luar, tapi digunakan untuk ketenteraan. Jadi bagaimana kali ini dengan janji 40 bilion dolar Amerika, bagaimana mereka harus menguruskan itu semua dan pergi ke mana agaknya kalau dulu daripada ketenteraan? Kalau kita lihat Mesir ini merupakan sebuah negara yang hidup dengan subsidi, terutamanya makanan. Oleh itu dalam keadaan sekarang kita dapat melihat bahawa ekonomi Mesir menguncup, satu perkara yang real, dan juga pelancongan yang semakin kurang. Oleh itu dalam konteks sekarang ini, untuk membolehkan Mesir itu terus berjalan, mereka amat memerlukan bantuan daripada luar. Dan bantuan ini sebenarnya untuk membantu untuk mengelakkan keadaan ekonomi semakin buruk. Kerana di Mesir ini kalau keadaan semakin buruk, dia akan berikan kesan-kesan lain. Sebagai contoh apabila saya bertemu dengan pelajar-pelajar Malaysia, mereka menyebut banyaknya kegiatan-kegiatan yang petty crimes. Jenayah kecil-kecilan, pecah rumah, ragut dan sebagainya sebelum tidak pernah berlaku. Ini menunjukkan bahawa kemiskinan itu telah membawa kepada elemen-elemen sedemikian. Oleh itu kalau keadaan ekonomi ini tidak dipertahankan, dia boleh memberikan implikasi yang buruk kepada Mesir. Dan sudah tentu ia akan memberikan kesan yang buruk kepada elemen-elemen yang lain dalam masyarakat. Oleh itu bantuan ini merupakan bantuan yang pada anggapan saya untuk membolehkan masyarakat mereka terus berfungsi sebelum sebuah kerajaan yang benar-benar mantap dapat diwujudkan. Dan ini merupakan sebuah perkara yang dapat dielakkan. Dan bagaimana pula Haji bin melawat kita tengok keadaan pelarian Libya. Saya rasa ada satu signifikan di antara negara Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Tetapi kalau kita menjurus kepada fokus, setiap negara itu berbeza sebab dan juga musababnya apabila berlakunya revolusi. Tunisia lah bermulanya revolusi di Timur Tengah, dan saya sampai di Tunis misalnya, dan saya melihat suasananya seperti juga Mesir. Orang mula bercakap tentang kebebasan, orang mula bercakap tentang masa depan, orang mula bercakap tentang isu pendidikan dan juga peluang pekerjaan, dan cukup optimis di kalangan anak-anak muda mereka. Dan apa yang saya lihat adalah Tunisia agak berbeza kerana mereka mengatakan mereka sebuah negara kecil di tengah antara Libya, Algeria dan juga Morocco dan juga Mesir di sebelah timur, dan mereka mengatakan bahawa selama ini mereka hanya bergantung pada kerajaan untuk mendapatkan pekerjaan. Tak ada pelaburan asing, tidak banyak syarikat-syarikat swasta untuk melabur, tiada peluang untuk usahawan-usahawan timbul untuk mereka berniaga dan sebagainya. Mereka banyak mengharapkan bantuan asing seperti Mesir juga. Tetapi selepas ini mereka penduduk sekitar 10 juta ini, mereka mahukan sesuatu yang lebih konkret dilakukan oleh pihak kerajaan Tunisia, dan di mana 60% adalah orang muda. Dan orang-orang hebat, sama juga di Mesir, sama juga di Libya, sama juga di Tunisia, berada di luar Tunisia. Mereka tidak berada di dalam Tunisia, mereka tidak berada di Tunis. Kerana apabila mereka bercakap tentang orang pandai, orang profesional, mereka inilah akan disasarkan oleh kumpulan-kumpulan pemerintah. Mereka dianggap sebagai penggugat ataupun yang akan menentang kepada pemerintah. Jadi mereka tidak bebas, mereka tidak mampu untuk mengeluarkan idea-idea bernas mereka, mereka tidak mampu untuk berkhidmat kepada masyarakat Tunisia, dan akhirnya mereka bertapak di United Kingdom, di Amerika Syarikat dan di seluruh Eropah. Dan hari ini mereka mula kembali. Dan saya berada di Tatooine, di Bung Gardin dan juga di Medin, yang merupakan bandar yang paling dekat dengan sempadan Libya, Tunisia. Dan di situ sekarang berpuluh ribu masyarakat Libya yang menjadi pelarian berhijrah ke Tunisia. Dan apa yang lebih menarik sebenarnya, kelapangnya hati penduduk Tunisia untuk menerima. Itu benar. Maknanya apa yang kita baca dalam wayang betul. Mereka menjadi host kepada pelarian-pelarian ini. Setiap keluarga akan dibawa 2-3 keluarga daripada Libya yang datang sebagai pelarian. Mereka lah memberi makanan, mereka menyediakan bilik, menyediakan tempat untuk anak-anak mereka berlindung dan sebagainya. Saya rasa ini satu fenomena yang cukup ketara. Dan apabila saya bertanya kepada penduduk Tunisia dan juga penduduk Libya, adakah perkara yang sama akan berlaku jika rakyat Tunisia menjadi pelarian di Libya? Dia kata tidak. Kata berbeza. Cara orang Libya melayan tetamu mereka agak berbeza dengan apa yang dilakukan oleh di Tunisia. Dan di Tatooine lebih 40,000 menjadi host, yang sedangkan kami berkesempatan untuk melawat camp seperti ini di Masaid. Saya sempat berada 5 jam di dalam Libya. Kawasan ini, daerah ini dikawal oleh tentera pemberontak, dan mereka mengalu-alukan kedatangan kami dengan Islamic Relief, dan juga kami mengatakan kami dari Malaysia, dan mereka kenal Dr.
Tun Dr. Mahathir. Saya rasa itu merupakan satu peluang untuk kita beramah mesra dengan mereka, dan anda boleh lihat kerosakan yang dilakukan oleh tentera pro Gaddafi, dan kawasan ini sekarang sudah liberate, maksudnya sudah merdeka, sudah berada di tangan pihak tentera penentang Gaddafi, dan mereka mampu untuk menguruskan kerajaan tempatan seperti biasa. Cuma sekolah saja tidak dibuka, dan mereka menerima orang kata pun bantuan-bantuan daripada Qatar, daripada negara-negara yang bersepati, terutamanya dari Kesatuan Eropah dan sebagainya. Kalau ada gambar sebentar sebelum ini, saya menunjukkan bahawa kenderaan pick-up berpuluh-puluh kenderaan datang daripada pintu Shalom daripada Mesir yang untuk digunakan oleh tentera anti Gaddafi, dan mereka berceritakan kepada kami keadaan mereka. Kebanyakan keluarga ini datang daripada kawasan yang masih bersengketa, masih berperang di Ajdabiyah, di Misrata dan sebagainya, dan mereka mempelawa kita ke Benghazi kerana untuk melihat suasana sebenar Libya, pergi ke Benghazi di mana kawasan ini dikawal oleh tentera penentang kepada Gaddafi, dan perjalanan keadaan seperti biasa, tak ada masalah, dan hanya sekarang mengatakan bahawa Gaddafi hanya bertumpu di Tripoli, dan sekitar tak berapa orang saja yang menyokongnya, kerana mereka itu pun dibayar. Jika kehabisan wang daripada Gaddafi, maka mereka pun akan berpaling tadah dan sebagainya. Saya kata apa yang melekat di fikiran saya sehingga hari ini mengatakan ketika zaman Itali pun, penjajah Itali pun, penjajah tidak pernah membunuh rakyatnya sendiri, membunuh orang awam Libya. Tetapi apabila Gaddafi membunuh rakyat mereka sendiri, itu yang mereka tidak boleh terima langsung. Sama ada saya berada di Shalom, di kawasan Masa'in, ataupun di pintu Tunisia Libya, rata-rata berkata demikian. Mereka tidak boleh terima langsung apa yang mereka lakukan ke atas rakyat Libya sendiri, dan mereka mengatakan Gaddafi tidak lakukan apa-apa. Dan akhir sekali sebelum kita pergi ke topik itu sendiri, sustainability berapa lama benda ini boleh sustain pada mereka yang menentang Gaddafi, dan Gaddafi terus mencengkam kuasa. Mereka menganggarkan dalam masa 2-3 minggu. Itu cukup yakin. Semua sama ada pihak tentera penentang ataupun rakyat biasa, man on the street, rakyat Libya, mereka katakan Gaddafi hanya berada dalam kelompok yang cukup kecil, dan segala-galanya sudah terputus, dan apatah lagi tekanan-tekanan antarabangsa, NATO dan sebagainya terus mendesak beliau untuk berundur, dan juga negosiasi antara Kesatuan Afrika misalnya sedang dijalankan, dan yang pentingnya majoriti rakyat Libya tidak menyokong beliau. Okey, kita terpaksa berhenti rehat sebentar. Bila kita kembali nanti, kalau ini nak mengingatkan kita pada hari ini, setahun yang lalu, wartawan Esok Awani, Asyad Ismail, dan juru kamera kita Syamsul Kamal Abdul Latif berada di atas kapal Mavi Marmara yang berada di perairan antarabangsa, diserang oleh tentera Israel, dan di mana di atas kapal itu 9 orang aktivis terbunuh. Mereka ini dalam perjalanan membawa bantuan untuk bumi Palestin, dan dikatakan dalam masa 3 minggu lagi akan ada flotilla yang akan pergi ke Gaza juga, 15 kapal. Dan apakah cabaran kali ini? Ini kita nak bincang dengan tetamu-tetamu kita, tapi tunggu, kita akan kembali selepas ini.